konteks era pasca moden, dunia dicadangkan oleh teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi ICT dapat diinterpretasikan sebagai satu wadah yang merujuk kepada penumpuan rangkaian audio visual dan telefon dengan rangkaian komputer melalui satu sistem kabel atau pautan tunggal. Teknologi maklumat juga membolehkan pengguna bukan sahaja mengakses, menyimpan dan menghantar, malah mampu memanipulasi maklumat. Teknologi maklumat yang pertama dikenalkan di negara kita ialah talian telegraf bersambung dari residen British di Rumah Perak di Kuala Kangsar ke Rumah Timbalan Residen British di Taiping, Perak oleh Jabatan Persuratan dan Telegraf pada 1874. Permulaan era komunikasi di Malaysia adalah dengan wujudnya talian telegraf ini berkurang 42.5 km melintasi hutan bukit berapit. Kini kita dapat lihat banyak syarikat-syarikat besar berlumba untuk memperkenalkan inovasi mereka seperti telefon pintar yang dilengkapi dengan peranti lampu wayar. Kerajaan juga menyedari akan potensi teknologi dan komunikasi dalam menjadikan negara kita duduk sama rendah, beri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain di Jepun dan Amerika Syarikat. Pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk mencapai wawasan tersebut, antaranya pelancaran satelit negara Malaysia iaitu MESAT 1-2 dan TONGSAT 1 ke angkasa lepas. Objektif kajian bagi tajuk ini ialah memahami perubahan dan perkembangan teknologi maklumat. Yang kedua, mengenal pasti impak-impak teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pelbagai sektor. Yang ketiga, mengenal pasti tentang tantangan dan cabaran teknologi maklumat dan komunikasi atas beberapa faktor. Akhir sekali, mengkaji langkah untuk mengatasi cabaran teknologi maklumat dan komunikasi pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang kesan positif teknologi maklumat dan komunikasi di negara kita. Okey, kesan positif yang pertama adalah dari segi sektor pendidikan. Sektor pendidikan adalah sektor yang sangat memerlukan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Hal ini kerana ia dapat memudahkan kedua-dua pihak iaitu para pengajar dan para pendidik untuk memastikan proses pengajian dan pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Ini dapat dibuktikan dengan para pengajar dan para pendidik menggunakan teknologi maklumat seperti aplikasi Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint sebagai alternatif kepada mereka untuk memastikan proses pengajian itu sempurna. Ditambah lagi dengan adanya wabak coronavirus yang melanda di negara kita, terus menjadikan teknologi maklumat ini perkara yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Dengan adanya wabak ini, pengajian atas talian telah diperkenalkan. Maka, aplikasi seperti Google Classroom dan Microsoft Teams juga diperkenalkan untuk dijadikan kemudahan kepada kedua-dua pihak memastikan pengajian itu terus disampaikan tanpa batasan. Seterusnya adalah dari segi sektor ekonomi. Sektor ekonomi juga sangat memerlukan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Jika dibicarakan tentang ekonomi, ia sangat berkait rapat dengan perniagaan. Teknologi maklumat diperkenalkan, maka perniagaan atas talian dan e-dagang juga turut diperkenalkan. Ia sangat berkait rapat. Seperti yang kita tahu, pada zaman dengan penuh dengan kemodenan ini, banyak perniagaan atas talian telah wujud seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Adakah perniagaan mampu menjana ekonomi rakyat dan ekonomi negara? Jawapannya sudah pasti ya, kerana dengan penjualan atas talian yang sangat menjimatkan, tidak memerlukan kos yang banyak dan pembelanjaan yang besar, mampu meningkatkan ekonomi individu penjual dan juga negara. Sebut sahaja aplikasi Shopee ataupun Lazada, sudah pasti orang mengenali fungsi dan peranannya. Segala yang kita inginkan, apa yang kita mahukan, senang sahaja, hanya di hujung jari. Dengan pembelian dan penjualan itu dapat meningkatkan ekonomi individu penjual dan seterusnya ekonomi negara dari segi pemotongan cukai. Oleh itu, ekonomi sangat penting dalam teknologi maklumat kerana ia dapat membantu para penjual dan para pembeli dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
Teknologi maklumat dan komunikasi merupakan platform yang penting untuk kita berhubung dan mendapatkan isu-isu semasa. Antara kesan negatif teknologi maklumat dan komunikasi kepada negara, yang pertama adalah dari segi pendidikan. Generasi muda lebih cenderung mengambil inisiatif mudah untuk menyiapkan tugasan dengan menyalahgunakan platform ini untuk memudahkan mereka menyiapkan dan menghantar tugasan tepat pada masa. Budaya plagiarism atau amalan copy and paste ini semakin menjadi-jadi dan dilakukan secara terang-terangan dengan meniru bulat-bulat bahan dari sumber terbitan penulis tersebut tanpa mengiktiraf sumber asal bahan itu. Selain itu, maklumat yang telah disediakan di dalam internet menyebabkan mereka mengambil ringan tugasan dan tidak menunjukkan potensi yang sewajarnya sebagai seorang pelajar. Dengan hanya carian di Google, mereka dengan mudahnya mendapatkan segala maklumat yang diperlukan. Perkara seperti ini mendorong generasi masa kini menjadi lebih malas untuk berfikir dan tidak akan berusaha untuk mengemukakan idea-idea yang mereka ada. Seterusnya, generasi muda juga telah banyak kehilangan kemahiran-kemahiran tertentu kerana kebergantungan terhadap teknologi semasa. Kewujudan teknologi dunia di hujung jari yang semakin canggih, kebanyakan tugasan yang memerlukan kemahiran telah diselesaikan oleh mesin atau gadget-gadget canggih. Maklumat yang diperlukan juga sudah tersedia depan mata menyebabkan mereka tidak akan menunjukkan usaha untuk mencari rujukan yang lebih sahih, contohnya daripada buku rujukan akademik ataupun jurnal. Kesan negatif yang kedua adalah dari aspek sosial. Media massa telah membawa kelalaian dan ketagihan dalam diri hampir setiap individu terhadap teknologi maklumat dan komunikasi, dan tanpa kita sedari, ia telah pun mengawal hidup kita. Sikap ketagihan ini membawa masuk masyarakat ke dalam suatu pola budaya baru dan mempengaruhi cara berfikir dan perilaku masyarakat. Di samping itu, individu boleh menghabiskan masa hampir 24 jam sehari dengan rangkaian media sosial. Pengaruh buruk dalam media massa seperti iklan-iklan atau tayangan filem barat yang tidak bermoral dan seterusnya dipertontonkan oleh golongan bawah umur. Ini dapat menimbulkan kelalaian dalam diri setiap individu, melupakan kewajipan yang dituntut, produktiviti individu merosot dan juga keruntuhan akhlak. Akhir sekali, menjauhkan hubungan dengan orang yang terdekat. Sikap mudah terpengaruh golongan muda dengan media massa mendorong mereka bersikap biadab dengan menggunakan bahasa yang kesat dalam pertuturan dan menunjukkan protes secara terang-terangan. Ini menyebabkan mereka semakin menjauh dari orang terdekat dan hubungan kekeluargaan menjadi retak kerana terikut akan budaya tidak berakhlak dari media sosial. Oleh itu, inisiatif yang serius perlu diambil untuk mengawal penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. Pada awal Mac 2020, dunia dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan pelbagai perkara rutin seharian berubah. Bidang pendidikan juga tidak dapat lari daripada kesan penularan virus itu yang berpaksikan guru-guru dan murid-murid menggunakan kaedah pembelajaran secara dalam talian. Persoalannya, adakah fantasi kita dalam kaedah atas talian yang sempurna itu mampu benar-benar menjadi realiti? Kadar 14.83 MB per saat merupakan purata kelajuan capaian internet 4G di Malaysia dan diklasifikasikan sebagai antara yang terendah dalam 88 buah negara yang dikaji. Menurut kajian yang dibuat oleh Open Science, iaitu The State of LTE, kini kelajuan terpantas internet sudah mencapai 1 GB sesaat. Hakikat perit yang masyarakat perlu telan iaitu capaian internet di negara kita adalah antara yang sangat perlahan dan termahal di dunia. Berlaku kejadian seorang mahasiswi terpaksa mendirikan khemah di atas bukit di dalam hutan dengan memanjat pokok untuk mendapatkan rangkaian internet. Bercakap tentang sekolah pula, menurut statistik yang dikeluarkan pada 31 Disember 2020, terdapat 4,327 buah sekolah di luar bandar. Selain itu, terdapat juga permasalahan lain yang timbul dalam kalangan masyarakat marhin, terutama yang bagi berpendapatan rendah, 40 dan keluarga yang mempunyai bilangan anak yang ramai. Tidak mempunyai alat peranti atau gadget. Alat peranti yang dinyatakan ialah laptop dan telefon pintar. Menurut
Dapatan Kementerian Pendidikan Malaysia yang menyatakan 37% daripada 4.7 juta pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia, bilangan pelajar tidak mempunyai alat peranti yang diperlukan ialah lebih kurang 1.7 juta. Angka ini tidak termasuk bagi pelajar di institusi seperti matrikulasi, IPT awam dan swasta. Pada masa kini, cara untuk memulakan perang bukan sahaja lagi dengan menggunakan kereta kebal atau kapal perang, tetapi dengan menggunakan komputer atau superkomputer berkelajuan tinggi. Kemajuan dan kepesatan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif pada kehidupan manusia, tetapi juga menimbulkan ancaman yang boleh mengancam nyawa jika tidak dipantau dan diselesaikan dengan baik. Cabaran era cyber yang meliputi gangguan dan buli cyber, penipuan, penularan berita palsu serta pelbagai lagi. Walaupun negara mempunyai peruntukan undang-undang seperti Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 dan beberapa akta lain yang boleh diguna pakai dalam menangani ancaman, namun perkara utama yang perlu dipandang berat ialah pengamal kawalan kendiri individu terutama dalam mengendalikan laman sosial masing-masing. Perkara yang disampaikan oleh pensyarah kanan dan penyelidik di Advanced Communication Research Unit ACRU iaitu Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Muhammad Khairi Ahmad berkata, pada laporan BBC Science Focus Magazine, serangan cyber boleh berupa pengumuman email, spam, gangguan ancaman pengodam, virus yang akan menyebabkan kerugian besar dan boleh mengakibatkan hilangan maklumat sulit syarikat atau pemerintahan. Cara mengatasi isu teknologi maklumat dan komunikasi. Pendidikan dunia sekarang dikenali sebagai zaman milenium di mana pemimpin terutamanya pemimpin pendidikan harus berubah mengikut keperluan yang semakin mencabar dan kompleks. Pemimpin pendidikan perlu mengetahui masalah persekitaran yang kompleks, mengamalkan komunikasi berkesan, mempunyai fleksibiliti dan mengaplikasikan teknologi terkini kepada pelajar-pelajar pada era pandemik COVID-19 ini untuk menjayakan proses pembelajaran dalam talian yang lebih dikenali sebagai ODL iaitu Open Distance Learning. Untuk mengatasi isu-isu yang sering terjadi dalam kalangan pelajar sepanjang proses pembelajaran dalam talian berjalan, pemimpin pendidikan perlu menitik beratkan pelaksanaan tugas yang cekap. Tuntutan kepada semua pendidik untuk menguasai penggunaan aplikasi pembelajaran seperti Microsoft, Zoom Meeting, Google Classroom, Cisco Webex dan lain-lain. Penggunaan aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, YouTube, Telegram dan TikTok juga boleh dijadikan sebagai medium pembelajaran. Sebagai contoh, aplikasi YouTube boleh digunakan untuk membuat kuliah secara langsung ataupun live. YouTube juga sering menjadi tempat untuk rujukan aktiviti dalam makmal seperti prosedur eksperimen daripada video-video yang telah dimuat naik dalam aplikasi tersebut. Sekiranya pelajar terlepas waktu pembelajaran, pelajar-pelajar boleh melihat semula video yang telah dimuat naik di dalam aplikasi tersebut. Hal ini berlaku kerana tidak semua pelajar mempunyai kemudahan dan persekitaran pembelajaran yang kondusif di rumah yang membolehkan mereka menyertai kelas tepat pada waktunya. Berpindah kepada isu pelajar yang mempunyai sumber internet dan kemudahan peranti elektronik untuk mengakses yang terhad, terutama sekali di kawasan pedalaman. Pemimpin pendidik boleh mewujudkan dana untuk membeli tablet untuk disumbangkan kepada mereka yang memerlukan supaya mereka dapat meneruskan aktiviti pembelajaran di rumah. Kelajuan internet juga sangatlah penting. Oleh itu, pemimpin pendidik harus menyediakan kemudahan prasarana internet dengan kelajuan yang baik. Secara amnya, sekiranya semua pihak berganding bahu memanfaatkan aplikasi pembelajaran dan komunikasi yang sedia ada, proses pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih baik terutamanya dalam keadaan negara kita di era pandemik COVID-19 ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noalia Najra binti Muhammad Azhar, student ID 20204594338. Isu yang akan saya cungkilkan hari ini ialah cara mengatasi masalah jenayah cyber dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Jenayah cyber bukanlah satu benda yang asing lagi dalam dunia ICT. Ianya juga merupakan satu jenayah komputer yang sangat popular pada abad ini. Penipuan data, pengintipan, kecurian maklumat dan penyebaran virus merupakan antara bentuk jenayah cyber.
Setiap masalah pasti ada solusinya. Justru itu, izinkan saya rungkaikan beberapa cara untuk membendung masalah ini. Yang pertama, dengan adanya hubungan diplomatik yang baik antara negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain, kita dapat menubuhkan unit pencegahan jenayah cyber dan saling berkongsi maklumat keselamatan komputer. Selain itu, dengan kerjasama badan unit terbesar di Malaysia seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM serta Bank Negara, sewajarnya memperkasakan lagi penguatkuasaan dengan cara melatih kaki tangan mereka untuk tingkatkan lagi kemahiran dalam bidang forensik komputer. Hal ini kerana dalam bidang forensik komputer, kita dapat gunakan untuk tujuan penyiasatan dalam mendapatkan bukti-bukti kukuh jenayah cyber sekaligus dapat mengesan dan mendakwa pihak yang terlibat. Seterusnya, pihak berkuasa sewajarnya mengadakan pemantauan berkesan di alam cyber supaya golongan tidak bertanggungjawab dapat dikesan. Dengan jalinan kerjasama PDRM, SKMM dan Cyber Security Malaysia, mereka seharusnya meningkatkan lagi rondaan dalam internet iaitu di Cybercrime Bukit Aman untuk memantau dan membantras jenayah cyber. Di samping itu, pihak yang terbabit seharusnya mengkaji dan menggubal undang-undang cyber yang mampu menghalang jenayah cyber daripada terus berleluasa di negara kita. Oleh itu, pihak kerajaan khususnya mengumpul pakar-pakar teknologi dalam memanifestasikan fikiran agar sebuah rangka undang-undang yang ketat dapat diwujudkan. Sebagai masyarakat, kita juga sewajarnya memainkan peranan yang penting dengan membuat laporan kepada pihak berkenaan sekiranya terbabit atau melihat sebarang kegiatan yang meragukan dan melibatkan jenayah cyber agar penjenayah tersebut berdidakwa dan dikenakan tindakan yang tegas. Selanjutnya, dengan adanya kempen kesedaran jenayah cyber buat masyarakat, ini dapat mencegah masyarakat daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Pelbagai taktik yang licik digunakan oleh penjenayah cyber untuk memerangkap mangsa. Oleh itu, pengasimilasi dalam iklan dan kempen yang dijalankan adalah perlu supaya masyarakat betul-betul memahami dan mengambil serius akan langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi-aplikasi di telefon pintar. Oleh itu, dapat saya simpulkan di sini bahawa bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT ini merupakan bidang yang penting buat semua pada masa kini. Dengan adanya ICT, ianya memudahkan urusan seharian kita dan memudahkan kita untuk mengakses apa sahaja. Hal ini kerana semuanya di hujung jari. Diakui bahawa walaupun ada pelbagai sudut positif, ianya juga ada kesan negatif buat kita. Oleh itu, semua pihak haruslah cakna dan bersama-sama memainkan peranan sebagai pengguna ICT. Semoga masyarakat kita terhindar daripada salah laku cyber dan bebas daripada jenayah cyber sekaligus menjamin keselamatan dan keamanan negara yang telah kita kecapi hari ini. Sekian, terima kasih.